Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua bangsa mekanika di luar sana. Hari ini kita nak bercerita tentang perihal satu jenama yang menjadi pilihan utama rakyat Malaysia. Sejak berbelas-belas tahun dulu, jenama ni menduduki carta pertama dalam jualan kereta penumpang di Malaysia. Jenama apa tuan-tuan? Alza VTEC. Bukan. Pro 2. Okey, sebelum bermula, suka untuk saya bagi tahu bahawa video ini tidak ditaja. Ya, Pro 2 tak bayar pun kita orang untuk buat video ni. Cuma apa yang fakta-fakta yang kita dapat pada hari ini adalah berdasarkan pemerhatian, dan saya sendiri adalah pengguna Pro 2 dan juga Proton dan brand-brand lain lah. So kita nak bercerita tentang overall dulu. Kereta pertama saya rasa majoriti rakyat Malaysia yang first car dia mesti ada kancil. Ya, saya first time saya pakai kancil tahun 97-98 macam tu. Saya beli second hand 15 ke 16 ribu. Kemudian in between tu saya ada banyak lah. Saya ada pakai Kenari, saya ada pakai Myvi, saya ada pakai Alza. Alza tu yang saya pakai ni adalah Alza ketiga yang saya pakai. Beli, jual, beli, jual, beli, jual, beli. Sampai je 100 ribu mileage saya jual. Sebab daripada kita tukar absorber, tukar tayar, lebih baik kita tukar kereta tu. Senang. Pro 2 je ke? Tak. Saya pun pernah pakai Proton. Saya pernah pakai Iswara. Saya pernah pakai Wira 1.8 Limited Edition Tiang Gold. Semua saya pernah pakai. Adil. So, pada hari ini sebab tajuk dia adalah 5 sebab kenapa rakyat Malaysia suka Pro 2. Dan 5 sebab ini yang meletakkan Pro 2 di tempat dia pada hari ini. Nombor 1 di Malaysia. Jadi, apa 5 sebab ni? Number 1. Yang pertama, harga mampu milik. Ya, inilah kemenangan pertama Pro 2 sebab dia buat kereta dalam julat harga yang mampu dibeli oleh kebanyakan pembeli pertama kereta di Malaysia. Alright? Okay, sebagai contoh, Pro 2 Axia. Okay, kita ada tengoklah macam-macam spek Axia kan. Tapi tahukah anda Pro 2 Axia manual specs E cuma berharga RM23,000 lebih sikit je. RM23,000. Tahu boleh beli apa? Boleh beli motor Yamaha X-Max. Bayangkan sebuah kereta yang ada 4 tayar, 5 orang boleh naik, harga RM23,000 dan sama dengan sebuah skuter yang berharga sama RM23,000. Murah kan? Itu untuk kereta hatchback kecil. Tak cukup? Nak besar lagi? Ada. Pro 2 Beza, starting price dia untuk 1 liter manual sekitar RM33,000. Ini adalah kereta-kereta yang saya rasa menjadi pilihan utama di kalangan pembeli-pembeli kereta pertama di Malaysia. Maknanya first car yang graduate ataupun mungkin ayah nak beli ke anak yang nak masuk universiti kan. Ini kereta yang bagi saya ia mampu milik. Tapi kalau kata kereta ni low spec sangatlah, tak best lah, tetap Pro 2 dia tetap buat pilihan yang lebih bagus dengan ESC, dengan semua ASA semualah. Okey, daripada Axia Specs E tadi yang berharga RM23,000 tadi, diorang pun keluar juga Specs AV yang berharga sehingga RM41,000. Ya, kereta yang sama tapi dengan kelengkapan yang lebih banyak. Nampak tak? Maksudnya dia keluarkan kereta daripada basic sampai ke full spec, wide range. Mana kita ada pilihan yang banyak untuk satu model. Itu resepi Pro 2. Number 2. Nombor 2. Tidak dinafikan lagi, kereta-kereta Pro 2 ni memang dia tahan lasak dan juga reliable. Ini bukan lagi rahsia lah. Dan bukan juga rahsia, sebenarnya kereta-kereta Pro 2 ni banyak dihasilkan daripada teknologi Toyota dan Daihatsu. Dan teknologi yang diambil ni adalah teknologi yang asas. Dia tidak ada macam sensor pelik-pelik, dia tak ada macam teknologi yang terlalu advance. Jadi kebanyakan parts yang digunakan dalam kereta-kereta Pro 2 ni adalah parts yang sama digunakan dengan kereta-kereta Toyota. Jadi dia orang berkongsi part. Contohnya macam let's say macam power steering, aircon compressor, bushing, brake pad, disc. Dia kongsi dengan kebanyakan kereta-kereta Toyota dan juga Daihatsu. Dan teknologi yang dibangunkan untuk produk-produk ni dah lama. Yang membangunkannya pun orang lama, Otai, Toyota, Daihatsu kan. Jadi bila kita menghasilkan produk yang banyak, produk yang dah bertahan lama daripada beberapa model sebelum tu, kelemahan-kelemahan pada produk ni dah tak ada. Jadi produk simple dihasilkan dalam jumlah yang banyak, volume yang besar, banyak model, itu menjadikan kereta tu boleh dijual pada harga yang lebih murah. Dan sebab itulah kereta dia memang murah.
dan tahan lasak. Number 3. Fakta ketiga, dia berkait rapat dengan yang nombor 2 tadilah, tahan lasak dan reliable. Kenapa? Sebab teknologinya adalah sangat asas. Maknanya dia tidak bagi kereta dia tu penuh dengan sensor sana sini, dengan teknologi itu ini, dia tak ada. Kereta dia sangat asas. Contohnya enjin dia DVVT 3 silinder, 4 silinder, EFI 100-110 horsepower. Ini adalah resepi dia pada setiap model kan, daripada model paling murah sampailah paling mahal arus. Gearbox pakai 4-speed auto, sudah mah ini proven lah dekat Indonesia sana. Kalau Avanza, Vios, semua pakai gearbox 4-speed auto, dan bayangkan teksi boleh jalan sampai 1,000,000 kilometer. Sebab apa? Sebab teknologi yang asas. Lebih basic teknologi tu lebih mudah dijaga dan dia lebih tahan lasak. Sebelum kedatangan teknologi macam Advanced Safety Assist pada Myvi semua tu kan, ASA tu, kereta-kereta Pro 2 ni yang low range ni kebanyakannya dalam teknologi yang asas. Apa maknanya? Okey. Bila dia tak ada teknologi yang kompleks, tak ada sistem elektronik yang rumit, mudah untuk repair kereta ni. Contohnya bila dah habis warranty, selepas 5 tahun habis warranty, orang yang pakai kereta ni dia tak ada masalah pun nak repair dekat luar. Pomen bawah pokok, pomen bawah pondok, semua boleh repair kereta Pro 2 sebab kereta dia sangat basic, sangat senang. Macam Nissan Sunny je nak repair dulu. Number 4. Yang keempat, maintenance ataupun penyelenggaraan yang murah, yang rendah lah. Ini kita ambil angka-angka yang dibayar pada service center. Kita servis dekat service center ni bukan servis dekat bawah pokok ni. Okey, sebelum tu, sekarang kita tengok banyak kereta-kereta baru kan, dia punya service interval dia dalam 10,000 km. Sebenarnya Pro 2 dah buat lama lah. Seingat saya, Alza saya yang pertama pun dah memang dia punya service interval dia dalam 10,000 km. Yang brand-brand lain, jenama-jenama lain, baru lately baru ada yang 10,000 km ni. Dan ada setengah jenama masih 5,000, 7,000 km. Dan bila 10,000 km, maksudnya lebih lama lah kita nak servis kereta tu kan. Jadi, dah lah lebih lama, murah pula tu. Sebagai contoh, okey, sports car yang paling diidamkan oleh rakyat Malaysia, Pro 2 Mini. Dia punya servis untuk 10,000 km ialah ringgit Malaysia 177 sahaja. Murah kan? Itu untuk 10,000. Lepas tu, kenalah 20,000, 30,000 semua. Tapi untuk 100,000 yang quite major juga untuk servis dia, kos dia berapa? RM460 sahaja, tuan-tuan. Dan ada yang lebih menarik lagi. Pusat servis Pro 2 ni, di setengah pusat servis, I think dekat Lembah Kelang kot, dia buka sampai jam 9 malam, tuan-tuan. Apa lagi? Kalau dah habis warranty, tak nak servis dekat service center, tak ada hal. Boleh servis dekat luar, tak ada masalah pun. Komen boleh buat. Number 5. Nombor 5. Nombor 5 ni, walaupun dia nombor 5 dalam list ni, kebanyakan orang letak ciri ni menjadi nombor 1 di atas penilaian dia bila dia nak beli kereta-kereta baru. Iaitu apa? Resale value. Ada orang kata kalau nak resale value bagus, beli tanah lah, beli rumah lah, beli emas lah. Bukan macam tu, tuan-tuan. Kita kena fikir sebab majoriti rakyat Malaysia ni dia beli kereta, loan dia panjang sampai 7-9 tahun. Okey. Katakan selepas 5 tahun kita nak tukar kereta. Kalau resale value tu teruk, by 5 tahun kita tak boleh nak jual pun kereta tu. By the time kita nak jual, kita kena top up duit tu. Tapi untuk kereta Pro 2, biasanya tahun ke-4, tahun ke-5, dia dah offset dengan value semasa kereta tu. Market value untuk kereta tu dah boleh offset. Sekurang-kurangnya tak payah tambah duit kan. Atau mungkin dapat cash sikit. Okay. Sebagai perbandingan. Contohnya, tahun 2010 Myvi, harga pasaran sekitar RM13,000. Tapi tahun 2010 Saga BLM ikut jatuh separuh daripada Myvi, RM6 ke RM7,000. Nampak tak? Resale value ni berbeza. Dan apa yang menjadikan resale value ni bagus? Kenapa? Sebab poin nombor 1 dengan nombor 4 tadi. Itu menyebabkan kereta-kereta ni, yelah bila kereta tu dah tahan lama, tahan lasak, maintenance murah, reliable, second hand value dia pun masih orang cari. Tapi kalau bayangkan kalau kereta tu tak tahan, lepas 3-4 tahun banyak problem, tersadai apa semua, dan secara automatik permintaan untuk kereta tu jatuh dan resale value dia pun ikut jatuh. Okay. Benda ni penting. Bagi saya resale value ni, pada saya penting. Anda tak setuju, itu masalah anda. Tapi untuk orang yang berhutang lama, bagi saya resale value
kena take into the big consideration. Okay, kesimpulan dia, kereta-kereta Pro 2 ni memang Pak, aku suka lah Pro 2 ni, Pak. Kau belikan aku satu. Esok birthday aku, Pak. Okey, boleh. Pak, bukan teknologi dia Daihatsu dengan Toyota ke, Pak? Okey, dia macam ni tuan-tuan. Memang dia teknologi Daihatsu dan Toyota, itu memang kita tak nafikan lah. Tapi dari segi economy of scale, Pro 2 ni dia dah build kilang dia sendiri bang. Dia ada kilang enjin dekat Seremban. Dekat Negeri Sembilan. Memang dia develop enjin dia sendiri lah. Kilang dia sendiri. So, berapa banyak tenaga kerja, berapa banyak ekonomi lokal yang dia orang contribute kan. Even kereta-kereta dia, kita tahulah kilang dia dekat Rawang. Dia orang ni pakai dia punya local content 95% bang. Ui, dari segi perspektif ekonomi, tahun ni saja dia dah belanja sekitar 6 bilion ringgit untuk dia orang punya business, which is banyak lah. Orang macam skeptik lah kata itu kata ini, but still Pro 2 dia provide banyak benda kan. Dia provide banyak, ekonomi kita bagus lah. Yalah, betul. Itu pasal aku suka Pro 2, Pak. Dia support ekonomi negara, Pak. Kan? Azhar VTEC. Azhar VTEC tu power tu. Tapi jangan lupa tau, Subscribe. lepas ni like, share, subscribe dan komen di video. Jangan beli kereta lain, beli Pro 2. Tahu? Lepas tu tekan lonceng. Ting ting.